Dalam muka ini saya nak terangkan sikit berkenaan dari mana datangnya keuntungan apabila kita trade ataupun labur saham. So tengok video ni sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara Haikal. Selamat datang ke YouTube channel Haikal. Okay, hari ni saya nak terangkan sikitlah secara asas dari mana datangnya keuntungan bila kita buat pelaburan saham ataupun kita buat trade saham, dagangan saham lah. Okey, pertama sekali anda perlu tahu apa itu saham. Saham sebenarnya kita menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat yang kita labur tu. So bila kita katakanlah saya bagi contoh mudah, kita ada RM1,000. So bila kita beli saham, sebenarnya duit, katakanlah okey sekarang dalam mindset kita, dalam mindset anda semua, anda fikir kita ada RM1,000. So bila ada RM1,000, RM1,000 maksudnya kalau satu saham tu, ni saya kira, saya tak ikut harga ni katakanlah harga semasa untuk saham tertentu adalah berharga RM1. So dengan RM1,000 anda boleh beli sebanyak 1,000 unit, 1,000 unit saham tersebut lah. So maksudnya anda seolah-olah ada pegang 1,000 unit. So 1,000 unit tu ialah sesuatu yang anda katakanlah milik anda lah, sebab anda dah beli unit tu, anda dah jadi pemilik syarikat tu sebanyak 1,000 unit, 1,000 unit pegangan saham. So dari mana datang anda punya keuntungan ialah bila katakanlah harga yang anda beli ialah RM1, tapi bila harga dia naik, katakanlah harga satu saham naik kepada RM1.5. So maksudnya pegangan anda tetap RM1,000, tapi bila harga dia naik kepada RM1.5, anda sebenarnya dah nilai pegangan anda sekarang ialah RM1,500. So maksudnya anda dah untung sebanyak 50% kat situ. Okey, faham? So dari situ, itu adalah salah satu daripada dua cara keuntungan pelaburan saham, iaitu dengan capital gain. Maksudnya anda pegang unit saham tu dan bila harga saham tu naik, anda akan dapat keuntungan daripada nilai kenaikan tu lah. Macam tadi contoh tu yang 1,000 dapat jadi RM1 jadi RM1.5, so anda untung 50%. So itu adalah capital gain. Itu adalah salah satu daripada cara keuntungan saham. So yang kedua ialah dengan dividen. Hanya saham-saham yang untung yang biasanya akan bagi dividen lah. Dia tak wajib, mana-mana syarikat ataupun mana-mana kaunter saham, dia tak wajib untuk bagi dividen lah. Tapi kalau ada keuntungan, dia akan boleh jadi akan bagi dividen lah. Biasa untuk kaunter-kaunter biasa dalam setahun 2 kali, depends pada keadaan perniagaan dia lah. Kalau ada untung dia akan bagi. Contoh ni saya bagi MyEG. So kalau MyEG ni, kalau anda tengok dekat trading view ni, anda boleh tekan dekat bahagian yang ada DD ni, maksudnya dia ada bagi dividen lah. So ada bagi dividen macam ni, dia kata dividen ialah sebanyak 0.03 per 1 unit. Maksudnya kalau anda ada 1,000 unit, so anda darab dengan 1,000 lah. 1,000 maksudnya anda akan dapat dividen sebanyak RM30 untuk dividen yang ni lah. Katakanlah kalau anda ada kat sini, so ni dividen dia 0.005 per unit. So kalau anda ada 1,000, anda ada dapat RM5 lah. Okey, macam tak banyak, tapi dia lebih kepada duit keuntungan lah, sebab anda pegang. Kalau anda hold lama, dividen tu pun anda layak untuk dapat lah. Itu mungkin lain cerita, lain masa saya cerita berkenaan ex-date dan lain-lain lah. Tapi yang penting untuk saham sebenarnya dia ada dua keutamaan lah, ataupun dua cara utama untuk dapatkan keuntungan, iaitu melalui capital gain yang macam kita beli tadi, beli 1,000 unit, lepas tu bila naik harga kita jual. Bila nak dapat untung tu anda kena jual. Kalau anda tak jual, anda tak dapat untung tu. So anda jual 1,000 unit tu, so anda akan dapat 1,500 tu. So anda dapat 500 yang keuntungan dan 1,000 lah anda punya modal tadi. So daripada situ keuntungan. Dan keuntungan yang kedua, kalau anda hold pada waktu yang betul, anda boleh dapat ex-date dia lah. Anda boleh dapat dividen lah. So dividen ni dia akan masuk terus ke akaun yang anda daftarkan di bawah CDS lah. Tahu-tahu nanti anda akan dapat satu surat ke, satu cek ke yang menyatakan anda dah dapat dividen daripada kaunter tersebut. Sama juga konsepnya kalau anda buat pelaburan Bitcoin ke, anda buat pelaburan unit trust, anda buat pelaburan ETF, sama juga konsep dia. Bila anda ada satu nilai,
katakanlah anda ada RM1,000, anda melabur di, contohlah saya bagi paling mudah Wahid lah. So Wahid dia laburkan di ETF dan juga ada di ETF US dan juga di ETF di Malaysia. So konsep dia sama, bila kita melabur katakanlah 1,000, so 1,000 dia akan beli, katakanlah masa tu ETF harga dia 1 unit ialah RM1, so anda akan dapat 1,000 unit. Katakanlah ni contoh je lah. So katakanlah ada 1,000, anda labur di Wahid, so anda dapat 1,000 unit. So 1,000 unit tu tetap, yang membezakan adalah kalau harga unit, setiap unit tu naik ataupun turun, tu yang akan menjadikan anda untung ataupun anda rugilah dekat anda punya bahagian gain tu lah. Okay, so katakanlah harga setiap unit tu naik, so anda akan dapat keuntungan. So keuntungan tu kalau anda nak dapat, anda kena jual unit yang ada, baru anda dapat keuntungan tu. So kalau ada orang cakap dia nak keluarkan untung sahaja, katakanlah dia labur 1,000 tapi dia nak bila dah naik jadi 1,200 dia nak keluarkan 200 je, memang boleh keluarkan 200 je, tapi sebenarnya anda jual sebahagian daripada unit anda. Maksudnya lepas anda keluarkan tu, anda dah tak ada 1,000 unit dah, anda dah mungkin dah tinggal 900 ke atau 950 unit ke, tengok berapa harga yang semasa tu lah. Maksudnya anda keluarkan sebahagian daripada pegangan unit tu lah, baru anda dapat duit tu. Bukannya anda ambil untung tu, maksudnya unit tu kekal, maksudnya anda dah jual unit yang anda ada kat tangan tu. Tu maksudnya. Sama juga macam Bitcoin pun, mana-mana Bitcoin ke ETF ke unit trust ke, konsep dia hampir sama macam tu. Maksudnya bila anda beli, anda labur, anda akan ada pegangan unit. So unit tu lah yang anda, kalau harga naik anda jual, anda dapat untung. So dia tak ada istilah cakap nak keluarkan untung saja. Maksudnya kalau anda keluarkan untung, maksudnya anda jual sebahagian daripada unit saham ke, unit trust ke, unit ETF ke, macam tu lah. So dari situlah anda punya keuntungan. So kalau anda nak keluarkan, anda nak keluarkan semua, anda kena jual semua anda punya unit lah, unit saham ke, unit ETF ke, unit trust ke, depends lah. Okey, saya harap ni sedikit sebanyak akan memberikan penerangan ataupun pencerahan kepada anda yang tertanya-tanya daripada mana keuntungan saham, dan juga dalam masa yang sama macam mana fungsi pelaburan saham ataupun pelaburan ETF, pelaburan Wahid, pelaburan Bitcoin berlaku, dan daripada mana dia punya keuntungan je lah. Cuma kat Bitcoin ke dekat kripto dia tak ada dividen lah, dia hanya based on capital gain saja. Okey, itu saja dari saya. Jika ada apa-apa persoalan, boleh nyatakan dalam komen. Kalau laju sangat, anda boleh pelankan sikit lah. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.